Karangan boleh dianggap sebagai diri penulisnya. Tanggapan dibuat demikian kerana unsur-unsur yang membina karangan ialah perkataan, frasa, ayat, idea atau isi serta pengalaman dan pengetahuan. Semua ini berpunca daripada penulisnya. Sekiranya penulis tidak menguasai unsur-unsur tersebut, maka karangan berkenaan tidak akan menjadi sempurna. Teruskan menonton video ini jika anda ingin mengetahui teknik untuk menulis karangan A+ dalam SPM. Jom kita mulakan. Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan selamat datang ke channel Cikgu. Cikgu bukan saja mengajar mata pelajaran matematik, tetapi juga bahasa Melayu. Jika ini merupakan kali pertama anda menonton channel Cikgu, ingat klik subscribe dan notification bell supaya anda tidak ketinggalan. Mari kita lihat tip untuk skor A+ dalam karangan SPM. Karangan juga seperti manusia, perlu mempunyai kepala, bahagian tengah dan anggota bawah untuk menjadi manusia yang lengkap fizikalnya. Hal ini kerana setiap karangan perlu mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Anggota-anggota badan manusia juga perlu berada di tempat yang sepatutnya. Demikianlah juga dengan karangan. Bahagian-bahagian karangan berkenaan didirikan oleh perenggan. Didapati bahawa kegagalan calon peperiksaan di peringkat SPM untuk mendapat markah yang tinggi disumbangkan oleh kertas karangan. Pelajar mempunyai idea tetapi tidak tahu cara untuk menghuraikan idea tersebut. Di sini, masalah pelajar ialah kurang kemahiran untuk mengarang. Justeru, pelajar dinasihatkan untuk mempelajari teknik untuk menulis karangan supaya dapat menulis karangan dengan berkesan. Mari kita lihat tip umum untuk menulis karangan panjang. Untuk karangan panjang, 5 soalan akan diberikan dan calon dikehendaki memilih satu soalan saja. Calon dikehendaki menulis lebih daripada 350 patah perkataan dan dicanangkan untuk menulis lebih daripada 600 patah perkataan untuk mendapat markah yang cemerlang. Jumlah markah untuk bahagian ini ialah 100 markah. Banyak kan? Dan masa yang dicanangkan untuk bahagian ini ialah 1 jam 30 minit. Mari kita lihat cadangan pengagihan masa. Pertama sekali kita perlu memahami dan menganalisis tajuk-tajuk yang diberikan dan kita ambil masa selama 10 minit. Dan kemudian kita bina rangka karangan. Dan kita ambil masa selama 10 minit. Dan kemudian kita tulis karangan. Bahagian ini memerlukan lebih banyak masa iaitu 60 minit. Dan kemudian kita perlu semak karangan dan ambil masa selama 10 minit. Dan jumlah masa untuk bahagian ini ialah 1 jam 30 minit. Mari kita lihat teknik untuk menulis karangan A+. Pertama sekali ialah kita perlu mengetahui kehendak soalan. Kemudian kita perlu baca dengan teliti semua soalan yang diberikan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih satu soalan yang sesuai dengan keupayaan, pengetahuan dan pemahaman kita. Kemudian kita perlu fahami tema soalan dan garisi tugasan soalan. Cara ini akan mengelakkan kita daripada menulis karangan terpesong. Kemudian kita perlu baca soalan yang dipilih berulang-ulang kali untuk memastikan tiada kesilapan yang akan dilakukan. Yang akhir sekali ialah kita perlu pastikan format yang ditulis adalah betul berdasarkan kehendak soalan. Apakah teknik untuk menulis pendahuluan karangan yang baik? Pertama sekali ialah tema mesti dihubungkan dengan isu semasa. Kedua ialah jangan salin terus daripada soalan. Ketiga ialah buat ayat persoalan mengikut tema atau isu ataupun ayat tokoh. Kemudian kita gunakan penanda wacana. Dan ayat terakhir pula mestilah menjawab tugasan soalan. Pelajar perlu diingatkan bahawa pendahuluan yang baik akan dapat memancing minat pemeriksa untuk terus membaca dan juga dapat memberikan impresi yang baik kepada pemeriksa untuk mendapat markah yang cemerlang. Mari kita lihat contoh tajuk karangan umum.
Masyarakat Malaysia memang terkenal dengan amalan gotong royong sejak dahulu lagi. Bincangkan faedah-faedah amalan gotong royong dalam masyarakat kita. Jadi, tema untuk soalan ini ialah amalan gotong royong. Dan kemudian tugasan ialah faedah-faedah. Dan format karangan ini ialah karangan perbincangan. Mari kita lihat contoh pendahuluan A+. Pada era globalisasi ini, manusia bersikap materialistik dengan mengutamakan kekayaan dan kekuasaan dalam mengejar arus kemodenan perdana. Masyarakat juga bersikap individualistik bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Maksud peribahasa ini ialah mementingkan diri sendiri. Budaya gotong royong telah dipraktikkan sejak generasi dahulu dan amalan ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jadi maksud peribahasa ini ialah adat yang kekal dan tidak akan berubah selamanya. Ironinya, nilai-nilai murni yang pernah menjadi amalan masyarakat pada suatu ketika dahulu telah diabaikan. Sehubungan dengan itu, amalan gotong royong semakin dipinggirkan dan dilupakan. Persoalannya, berapa ramaikah yang menghayati maksud gotong royong dan melaksanakannya? Sesungguhnya, pelbagai faedah gotong royong akan dibincangkan. Bak kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Apakah teknik untuk menulis isi karangan? Untuk menulis isi karangan, kita boleh guna teknik imbaku. I untuk isi, M untuk mengapa, B untuk bagaimana, K untuk kesan, U untuk ungkapan menarik, dan P untuk penegasan. Mari kita lihat contoh perenggan isi A+. Untuk perenggan isi, kita mula dengan isi terlebih dahulu. Pada pendapat saya, amalan gotong royong dapat memperindah dan mencantikkan kawasan tempat tinggal. Kemudian kita sambung dengan mengapa. Hal ini membawa konotasi bahawa, apakah maksud konotasi? Maksud konotasi ialah idea yang dimaksudkan. Hal ini membawa konotasi bahawa keindahan dan kebersihan tempat tinggal merupakan keperluan asas untuk hidup dengan selesa. Kemudian kita sambung dengan bagaimana. Dalam hal ini, kita akan memperindah kawasan tempat tinggal kita sendiri melalui gotong royong. Kemudian kita huraikan dengan lebih panjang lagi. Kita guna penanda wacana, bukan itu sahaja, kita juga dapat mengenali jiran dengan lebih mendalam lagi. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Seterusnya, kita akan menghijaukan bumi dengan menghiaskan halaman rumah dengan pokok-pokok bunga yang cantik. Kemudian kita sambung dengan kesan. Untuk kesan, kita boleh mula dengan natijahnya. Natijahnya, tempat tinggal kita akan sentiasa bersih dan indah dipandang mata. Usaha ini akan meningkatkan imej taman perumahan kita dan seterusnya akan memberikan impak yang positif kepada pelancong-pelancong asing yang datang ke negara kita. Kemudian kita sambung dengan ungkapan menarik. Sikap bagai aur dengan tebing dan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing harus diamalkan untuk menjayakan aktiviti ini. Kemudian kita akhiri perenggan dengan ayat penegasan. Tegasnya, amalan ini patut dipraktikkan untuk mengekalkan kebersihan di sesebuah kawasan tempat tinggal. Kalau ada pendahuluan, mesti ada penutup kan? Mari kita lihat teknik untuk menulis penutup A+. Untuk penutup, kita guna teknik PCH. P maksudnya pandangan, C cadangan, dan H harapan. Mari kita lihat contoh perenggan penutup A+. Kita mula dengan pandangan kita. Akhirul kalamnya, perkataan ini merupakan bahasa Arab yang bermaksud akhirnya ataupun kesimpulannya. Akhirul kalamnya, amalan gotong royong membawa banyak faedah jika diamalkan secara bersungguh-sungguh dan bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam sahaja. Maksud hangat-hangat tahi ayam ialah melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh hanya pada permulaannya sahaja. Kemudian kita sambung dengan cadangan kita. Oleh hal yang demikian, semua pihak haruslah berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni untuk mewujudkan semangat kejiranan yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Lantaran itu,
Masyarakat harus mempraktikkan amalan ini sehingga ke generasi akan datang supaya amalan ini tidak ditelan zaman. Kebenaran kita akhiri dengan harapan kita. Hakikatnya, bumi yang diduduki akan menjadi tempat yang indah dan selamat hingga ke akhir zaman dengan meletakkan amalan gotong royong sebagai satu daripada kerukunan hidup bermasyarakat. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini akan dapat membantu anda untuk mendapat markah yang tinggi dalam penulisan karangan BMSPM. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat klik like dan share kepada kawan-kawan yang juga ingin skor A+ dalam BMSPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!